Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersua dalam Suara Rakyat edisi khas, wawancara khas bersama Menteri Kanan Pendidikan pada malam ini. Jadi saya Ali Iskandar selaku pengacara akan bersama dengan tetamu istimewa kita Yang Berhormat Senator Dr. Razi bin Jidin untuk membincangkan tentang tanggungjawab Kementerian Pendidikan ya dalam fasa yang cukup genting ini, fasa melawan pandemik COVID-19. Jadi bagaimana situasi pendidikan negara ini dapat ditangani dan segala yang perlu diuruskan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya mengalau kedatangan Yang Berhormat Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ali. Ya, terima kasih sudi bersama kami. Ini boleh dianggap sebagai temu bual khas yang jarang-jarang YB adakan. Jadi ini juga kesempatan kita nak ambil bila bercakap tentang Kementerian Pendidikan dan tanggungjawab yang besar yang digalas oleh YB. Ini dah kira 2 bulan 1 hari lebih kurang ya menjadi Menteri Kanan Pendidikan ini. Sebelum kita masuk perkara yang lebih serius, barangkali ini juga kesempatan untuk kita berbicara tentang bulan Mei yang menyaksikan sambutan Hari Guru. Jadi 16 Mei seperti biasa Hari Guru akan diraikan walaupun dalam keadaan PKP ini. Jadi apa perencanaan pihak kementerian YB? Dalam konteks Hari Guru kita tahu 16 Mei adalah setiap tahun kita menyambut Hari Guru dan tahun ini cukup berbeza. Keadaannya tidak seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya lebih meriah ya apabila program-program itu diadakan seawal dari bulan April lagi. Pelancaran tema dan sebagainya dilancarkan dengan lebih awal, dilakukan dengan pelbagai program di sekolah, aktiviti pelajar dan sebagainya, tapi tidak berlaku pada tahun ini. Dan ini bukan bermakna kita tidak akan menyambut Hari Guru yang merupakan satu hari di mana kita menghargai jasa-jasa guru. Ini tidak bermakna kita tak hargai jasa guru di hari-hari yang lain tapi ianya merupakan hari khas di mana pelajar-pelajar mengingati pengorbanan dan jasa-jasa guru mereka. Dan itulah pada tahun ini tema pun kita baru lancarkan sahaja memandangkan kalau dahulu kita adakan program untuk pelancaran tema Hari Guru. Tapi tahun ini disebabkan oleh COVID-19 kita lakukan sedikit berbeza. Jadi izinkan saya kalau boleh bercakap sedikit tentang tema Hari Guru pada tahun ini pada tahun ini tema Hari Guru adalah berguru demi ilmu, bina generasi baru. Ini merupakan satu tema yang saya rasa cukup universal, yang boleh yang terguna pakai kepada semua pihak. Ada 2 komponen utama dalam tema tersebut. Pertamanya adalah berguru demi ilmu. Berguru demi ilmu ini apa yang kita ingin tekankan adalah konsep kecintaan kepada ilmu itu sendiri. Konsep kecintaan pada ilmu, bahawa pelajar-pelajar ini berguru adalah dengan niat untuk mendapatkan ilmu. Apabila seseorang itu belajar dengan niat ikhlas kerana ilmunya, menghadap seorang guru, berjumpa, belajar kerana ilmunya, maka ilmu itu akan lebih lekat di sanubari mereka. Lebih mudah mereka faham, lebih lekat di sanubari mereka, dan apabila sampai masanya mereka nak gunakan ilmu tersebut, mereka tahu bahawa saya pernah belajar ilmu ini sebelum ini, ataupun apabila nak mengajar kepada orang lain, pengajarannya lebih mudah kerana ilmu itu datang secara semula jadi atas niat, atas rasa keikhlasan ingin mendapatkan ilmu tersebut. Dan satu lagi komponen penting dalam konteks berguru demi ilmu ini adalah usaha untuk mencari lebih banyak ilmu. Apabila seseorang itu belajar kerana ilmu, dia belajar sebab dia sayang ilmu ni, dia nak cari ilmu, maknanya dia akan sentiasa terus mencari. Tak perlu orang suruh pun. Dia akan terus mencari, terus mendapatkan ilmu-ilmu baru secara berterusan. Daripada konteks inilah kita linkkan, kita hubungkan dengan pembinaan satu generasi baru. Generasi yang sayangkan ilmu. Mengapa? Apabila generasi ini cintakan ilmu, mereka akan teruskan misi perguruan tersebut untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru, meneroka ilmu-ilmu baru. Penerokan ilmu itu penting. Ilmu ini lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita rasa kita tidak tahu. Betul. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita rasa kita tidak tahu. Dan ini akan melahirkan satu generasi yang dapat mengeluarkan idea-idea baru, mereka cipta
produk atau perkhidmatan baru. Kerana apa? Kerana mereka sentiasa mencari jalan untuk menambah ilmunya. Jadi konsep ini atau tema ini, berguru demi ilmu, bina generasi baru, bukan sahaja terpakai kepada pelajar, tetapi juga kepada guru. Guru-guru sebagai seorang pendidik akan sentiasa mencari ilmu-ilmu baru yang terkini, mengambil kira perkembangan dunia dan sebagainya, untuk diceritakan kepada anak-anak didik mereka. Jadi ini akan melahirkan satu masyarakat insya-Allah yang lebih sayangkan ilmu, yang lebih bersedia untuk mencari, merantau ke serata dunia, mencari ilmu dan membentuk satu masyarakat yang bersedia, dengan inovasi baru, dengan reka cipta baru dan dengan pandangan-pandangan yang lebih meluas. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Sekali kita baca ni seolah-olah macam tema yang biasa, tapi bila YB elaborate dengan lebih lanjut betapa signifikannya berguru demi ilmu, sebab kadang-kadang kita tak sedar kita berguru tu kerana nak lulus periksa dan sebagainya. Jadi ini satu pendekatan yang seharusnya diterapkan dalam kalangan pelajar dan juga termasuklah guru. Okey, bila kita bercakap tentang tema berguru demi ilmu ini, bagaimana YB melihat penerapan nilai ini dalam kalangan anak-anak sekarang, generasi masa kini? Ini yang saya earlier sebut tadi, setengahnya belajar kerana exam sebagai contoh, kerana peperiksaan. Ini kita boleh lihat, ini secara jujur. Kita boleh tanya, kita boleh lihat mereka di sekeliling kita. Secara jujurnya, apabila kita sebagai contoh, bukan saja pelajar di sekolah, di peringkat mana-mana sahaja, apabila belajar itu untuk menghadapi peperiksaan, lepas minggu peperiksaan cuba tanya balik setakat mana, minta dijelaskan balik, minta diajarkan balik setakat mana ilmu itu dapat dipegang, dapat difahami. Sebab itu apabila dalam konteks pendidikan ini, khususnya pendidikan di sekolah, ini merupakan satu konsep yang perlu didalami bukan sahaja oleh guru tetapi juga oleh ibu bapa. Sebab apa? Anak-anak kecil sebagai contoh, saya cukup dalam pembinaan sebuah generasi ini, pembentukan generasi di kalangan, di peringkat sekolah, di anak-anak kecil ini amat penting. Anak-anak kecil sebagai contoh, jika kita lihat mereka ni suka bertanya, dia tanya macam-macam soalan. Kadang-kadang cikgu mengajar di sekolah topik ini, dia tanya topik lain. Cikgu mengajar topik ini, dia tanya topik yang berkaitan tapi agak berbeza. Dan kita tidak boleh menekan mereka. Tak apa, ini bukan berkaitan dengan topik yang diajar. Ini tak ada dalam silibus. Tidak ada dalam silibus. Mengapa? Dah ada di situ semangat cintakan ilmu. Dah ada semangat, aku nak tahu lebih banyak tentang perkara ini. Dan di sinilah peranan guru-guru dan juga ibu bapa perlu memainkan peranan bahawa anak-anak ini ada bidang yang dicintainya. Kadang-kadang anak-anak ini dia tengok bintang, dia kata, cikgu cantiklah bintang, saya minat betul astronomi ni, tapi tak ada teleskop lah, nak belajar pun susah, kalau tak boleh tengok malam-malam saya tengok. Dia ada kecintaan dia kepada bidang ilmu tersebut. Jadi ini yang kita kena terapkan di sekolah. Bagaimana bukan sahaja guru tapi ibu bapa perlu melihat anak ini perlu diberi ruang seluas-luasnya untuk meneroka ilmu supaya dia akan lekat daripada dalam diri mereka. Saya bagi contoh, saya bersekolah dulu waktu di Maktab Tentera Diraja, dan antara cikgu yang paling saya banyak argue di sekolah pada waktu itu adalah cikgu sejarah. Saya minat sejarah. Minat sejarah dan kita banyak membaca selain daripada buku teks. Dengan dari akhbar dan sebagainya. Jadi kita boleh berhujah. Dan cikgu ini pun akan bagi hujahannya untuk menjawab hujahan kita. Dan saya masih mengenang kembali begitulah pembinaan ilmu itu berlaku. Bila cikgu jawab macam ni, aku rasa tak betul lah. You go back and cari lagi, balik cari lagi, dan datang esok cikgu cakap macam ni, saya jumpa macam ni. So this will build our society ni, yang belajar ni minat dia kerana kecintaan, kecintaan to the knowledge, nak search for the knowledge itu. Dan itu juga menimbulkan keseronokan apabila adanya respon daripada guru dalam perdebatan sesuatu perkara. Bukan hanya guru mengajar, pelajar terima semata-mata. Betul. Ini melahirkan satu generasi akan berbeza di sekolah, terutamanya apabila kita mulakan di peringkat awal, di peringkat sekolah rendah, di peringkat kecil. Apabila anak-anak ini diberi ruang bercerita dengan cikgu, ini saya baca, ini saya dapat maklumat tentang cerita ini, cikgu bagi tahu lain. Dan kalau apa yang anak murid ini dapat tak betul, perlu dibetulkan. Jadi cikgu pun pada masa yang sama nak bersedia
apa perkembangan COVID di negara-negara lain sebagai contoh. Apa yang berlaku di serata dunia. Kes mana yang negara mana paling banyak kesnya. Bagaimana Malaysia mengambil kira COVID ini ataupun merancang untuk mengekang COVID ini berbeza kaedah Malaysia ini dengan negara lain. Jadi anak-anak ini kadang ni dia minat. Dia tengok TV dekat US orang kata lain, dekat Australia orang kata lain, dekat Singapura orang kata lain. Jadi dia pun mula nak tahu lebih banyak. Jadi ini merupakan satu ruang sebenarnya untuk kita sentiasa bentuk generasi baru yang cintakan ilmu ini. YB barangkali dibesarkan dalam keluarga pendidikan, anak seorang guru besar, dan YB sendiri pernah menjadi pendidik sebagai pensyarah. Barangkali kesedaran itu ada sebab dalam kelompok pendidikan itu sendiri atau pendidik adalah satu cabaran untuk membawa sistem nilai ini ke dalam barangkali kelompok yang agak asing, sebab merasakan jadi guru ni itu kerja saya sebab mengajar saya, apa yang saya perlu saya ajar. Kalau sejarah saja, kalau sains saja. Bagaimana untuk memastikan apa yang dirasai oleh YB ini betul-betul dapat dihayati oleh guru-guru yang ada sekarang? Ini yang saya sebut tadi, bahawa guru-guru itu sendiri pun jika mereka mula merasai bahawa kaedah mengajar anak ini bukan sahaja daripada buku teks, bukan sahaja terhad kepada situ. Kaedah pengajaran ini boleh mengambil kira apa yang berlaku di luar sana, apa yang anak-anak kita ingin tahu di luar sana, mengambil kira, membawa sekali apa yang berlaku di luar sana. Dan daripada kaedah ini juga guru merupakan mereka yang paling dekat. Yang dengan murid ini dia melalui satu proses 11 tahun, 12 tahun termasuk prasekolah pendidikan. Jadi guru ini merupakan mereka yang paling dekat dengan murid dan mereka cukup mengenali anak-anak didik mereka. Jadi dalam kalangan anak-anak didik ini juga setiap anak-anak didik ini mempunyai pemikiran berbeza. Dan guru juga nampak ada pemikiran berbeza di kalangan anak-anak didik mereka ini, dan inilah ruang yang perlu digunakan. Dan kadang-kadang kita telah terbiasa bahawa dalam sistem ini perlu ada kaedah-kaedah silibus yang perlu kita lalui. Itu merupakan satu kebiasaan. Tapi pada masa yang sama, dalam dunia yang penuh mencabar ini, bagaimana teknologi, bagaimana sesuatu perkara itu berkembang dengan cukup pesat. Kalau kita tengok dalam konteks COVID sebagai contoh, tidak pernah terbayang bahawa impaknya cukup besar. Satu dunia. Itulah hakikat dunia pada hari ini, sesuatu yang berlaku dalam konteks yang di luar jangkaan. Maka sebab itulah saya sebut tadi bahawa guru dan ibu bapa, guru saja tak mampu, ibu bapa juga perlu memainkan peranan, bahawa kita perlu bagi ruang kepada anak-anak ini. Kita perlu bagi ruang, kita perlu lihat bagaimana kita asuh anak ini secara sedikit berbeza. Tidak banyak berbeza, sedikit berbeza, supaya generasi akan datang ini merupakan generasi ilmu. Generasi ilmu ini akan membentuk sebuah generasi yang mampu mereka cipta, dia cari, dia kaji, dilihat dengan secara mendalam. Itu hakikat generasi ilmu. Jadi itu yang perlu difahami, bukan sahaja dalam konteks pendidikan di sekolah, tetapi juga di rumah. YB, kita bercakap tentang satu tema yang kita sentiasa harapkan ia tidak berakhir sebagai tema semata-mata, kan? Ia satu aspirasi yang dapat dilaksanakan dan diterjemahkan dalam sistem pendidikan kita. Jadi barangkali pandemik COVID-19 ini menjadi hikmah untuk kita memahami berguru demi ilmu tu dengan segala situasi yang berlaku ni. Jadi bagaimana YB melihat untuk kita menggerakkan tema ini dalam situasi yang genting seperti sekarang ini? Itu sebab apabila kita berbincang tentang tema Hari Guru ini, kami berbincang panjang lebar supaya mesej ini dapat sampai kepada anak-anak kita, kepada guru-guru kita dan juga kepada ibu bapa. Dan apa yang dalam COVID-19 ini, selama ini perguruan anak-anak kita di sekolah adalah perguruan face to face, belajar secara bersemuka. Itu kaedah perguruan sebelum ini. Pergi ke sekolah pagi, sampai ke sekolah berjumpa, berbincang, duduk dalam kelas, belajar, cikgu menulis dan sebagainya. Itu perguruan yang kita terbiasa sebelum ini. Tapi COVID-19 ini membawa satu
perguruan berbeza. Bagaimana cikgu dah tak ada depan-depan kita dah. Ada di depan ya untuk guru-guru yang melaksanakan kelas dalam talian sebagai contoh, cikgu masih ada di depan tapi tidak secara fizikal ya, secara online. Dan ini tidak bermakna apabila face to face ataupun pembelajaran secara bersemuka itu tidak boleh dilaksanakan, maka tidak perlu ada perguruan. You see? Itu merupakan penekanan yang kita sentiasa berikan, bahawa cikgu-cikgu gunakanlah apa kaedah sekalipun berdasarkan kekangan yang ada, constraint yang ada untuk menyampaikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak didik mereka. Mengambil kira kekangan yang dihadapi oleh anak-anak didik mereka, oleh keluarga mereka. Jadi tetapi hakikatnya pembelajaran itu perlu diteruskan. Mengapa? Kerana mereka berguru ini bukan kerana apa? Kerana hendakkan ilmu. Dan sebab itu juga saya dalam konteks apabila kita batalkan peperiksaan UPSR dan peperiksaan PT3 ya, untuk tahun ini bila batal, ada yang kata dah batal tak payah belajarlah. Dah batal dah habislah, tak payah tak ada exam. Tetapi saya sebut tadi, jika kita mengambil kira konteks ya, berguru demi ilmu, batallah peperiksaan apa sekalipun, cinta anak-anak ini pada ilmu, mereka akan terus belajar. Itu yang perlu ditekankan, bahawa dalam keadaan apa sekalipun ya, berguru demi ilmu ini bermakna ada exam, tidak ada exam, aku belajar kerana aku inginkan ilmu ini. Dan satu lagi dalam konteks COVID-19 ni, mungkin ramai antara kita sedar atau tidak ya, ruang untuk anak-anak ini bersama dengan keluarga lebih banyak. Ya, pertama terutamanya masa PKP tutup memang ibu bapa ada di rumah, ruang untuk anak-anak bersama dengan ibu bapa, adik bersama dengan abang, bersama dengan kakak cukup banyak. Dan di sinilah ruang informal ya, pendidikan secara tidak formal berlaku. Banyak pendidikan yang secara tidak formal berlaku di rumah yang kadang-kadang kita tak sedar, tetapi kesannya dalam hidup seorang itu cukup besar. Ya. Saya ambil contoh, ya, anak-anak yang sebelum ini tidak pernah ke dapur. Dalam PKP ini dah belajar dengan mak bapak masak sikit-sikit sebanyak. Ya. Ada yang belajar masak, ada yang belajar gunting rambut. Ya, rambut saya ni pun anak saya gunting. Anak saya 17 tahun gunting rambut. Saya cakap gunalah kepala abah gunting rambut tak apa. Because that's part of, bahagian daripada informal learning. Kaedah pembelajaran secara tidak formal di rumah. Dan saya masih ingat, kadang-kadang kita take things for granted. Kita mengambil kira benda-benda ini sebagai tak apalah, boleh belajar kemudian. Sewaktu saya di Australia dulu, saya bersama isteri, ya, kita ni selalulah buat makan. Buat makan, panggil adik-adik, pelajar-pelajar muda-muda ni datang sama-sama makan. Ya, dan kita masak pun sama-sama. Saya masih ingat orang Kelantan masak nasi kerabu. Masak nasi kerabu. Nasi kerabu ni dia ada kerabu dia. Dan salah satu kerabu ni yang kita gunakan masa tu kubis. Kubis. Jadi saya tengok seorang adik ni dia nak potong kobis ni, nak kena hiris halus. Dia potong kobis, dia buat macam mana? Dia cabut selai-selai kobis tu, dia gulung sikit, dia potong satu. Saya datang tengok, saya kata bila nak siap? Ini berpuluh-puluh orang nak makan. Dan kita tunjuk bagaimana nak potong kobis. Saya tak pernah tahu pun macam ni cara nak potong lagi cepat. Very simple, tapi apa yang saya nak tekankan di sini, penggembaraan ilmu ni dia tidak ada simple tak simple. Setiap benda yang kita belajar setitik itu adalah ilmu. Jadi itulah yang ibu bapa dan guru-guru perlu ambil kira dalam konteks COVID-19. Everything, setiap sesuatu yang pelajar itu belajar yang akan memberi manfaat kepada mereka itu adalah ilmu. Dan ilmu yang mereka belajar dengan niat aku nak tahu, insya-Allah akan lebih lekat di jiwa dan sanubari mereka. Satu poin yang sangat menarik yang barangkali kita boleh fikirkan sama-sama, renung sama-sama. Sebab sebelum ni lebih cenderung kepada melihat nak selesai, nak habiskan silibus semata-mata. Jadi dalam keadaan terperangkap ini, banyak sebenarnya ilmu yang kita perolehi daripada sikap ingin tahu dan apabila kita berguru sama ada dengan ibu bapa, dengan anak sendiri ataupun secara maya, kita sedar kepentingan ilmu tu, kepentingan berguru tu untuk mendapatkan ilmu tu lebih ketara. Wabi, Okey, Wabi, kita berehat seketika. Selepas ini kita nak panjangkan lagi perbincangan tentang bagaimana Kementerian Pendidikan melihat pengendalian sistem pendidikan ini dalam fasa COVID-19 ni, ya. Selepas ini dalam Suara Rakyat.
Baik, kembali dalam Suara Rakyat, wawancara khas bersama dengan Menteri Kanan Pendidikan Yang Berhormat Dr. Muhammad Razi Jidin. Dan tadi kita ada sembang sikit tentang YB datang dari keluarga pendidik kan. Dan kalau boleh kita nak tahu jugalah, sebab untuk menjadi seorang Menteri Pendidikan, passion terhadap pendidikan itu sesuatu yang perlu ada dalam jiwa untuk diterjemahkan kepada gerak kerja dan dalam kalangan guru-guru yang ada. Apa yang mendorong YB terbabit dalam bidang ini di awal sebelum menjadi menteri? Proses pengembaraan ilmu saya ini panjang. Saya mula belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah di Ketereh. Seperti mana Ali sebut tadi, arwah ayahanda saya guru besar di sekolah di Kelantan, dan seterusnya saya ke Maktab Tentera Diraja. Ilmu yang di sekolah rendah ni lain, ilmu masuk ke sekolah menengah lain. Di Maktab Tentera Diraja ni lagi lain. Ini ilmu-ilmu yang tak dijangka lah. Maknanya kita pergi itu kita tak jangka banyak ilmu-ilmu seperti mana saya sebut kepada kawan-kawan bahawa kita bukan saja belajar dalam kelas, bukan saja di asrama, masa di Maktab Tentera Diraja ni di padang kawat, di hutan belantara, di atas bukit, di lurah bukit, di lautan luas kita redah, kita banyak dipelajari. Dan ilmu-ilmu ini dalam proses pengembaraan ilmu ini banyak menimbulkan rasa kecintaan bahawa pada ilmu ini bahawa banyak lagi tak tahu ni. Banyak lagi yang saya masih belum tahu. Dan dari situ selepas selesai ke Maktab Tentera Diraja, saya buat persediaan untuk keluar negara dan terus ke Australia untuk siapkan ijazah pertama. Kemudian balik buat masters dan pergi balik ke Australia buat PhD dan terus mengajar di sana. So pendidikan ini cukup dekat. Keilmuan ini cukup dekat dengan diri saya. Cukup dekat. Sebab itu apabila di sana tak pernah menjangka bahawa satu hari saya akan berada di sini. Tidak pernah terlintas langsung bahawa satu hari saya bakal dilantik sebagai seorang Menteri Pendidikan. Dan tapi bagi saya sebagai seorang Islam ini merupakan satu amanah yang Allah berikan kepada saya. Dan sebab itu saya cukup passionate, saya cukup mendalami, saya cukup ingin melihat satu perubahan ke arah yang lebih baik. Apa-apa penambahbaikan yang boleh lakukan, kita lakukan. Dan inilah merupakan ruang untuk kita melihat generasi baru ini dapat dilahirkan dalam keadaan yang berbeza. Saya bagi contoh tadi COVID-19 sebagai contoh. Dia bertukar dah keadaannya. Jadi proses pengembaraan ilmu itu menyebabkan kecintaan pada ilmu itu cukup tinggi. Saya nak berkongsi sewaktu saya siapkan PhD saya sebagai contoh. Pada masa yang sama saya mengajar full time, saya mengajar sepenuh masa. Pada masa yang sama saya siapkan professional exam saya untuk menjadi seorang accountant. Orang kata buat kerja gila, tengah buat PhD, mengajar lagi, buat exam untuk professional exam lagi dan sebagainya. Tapi saya kata itu sebahagian daripada proses yang saya rasa saya tak nak lambatkan. Dalam dunia ini ilmu cukup banyak. Kalau kita delay, tangguh, nantilah dah habis buat PhD baru nak buat professional exam dan sebagainya, kita tak tentu akan sampai ke situ. Jadi mana-mana sahaja ada ruang, di situlah kita perlu penuhi. Sebab itu saya kata proses pengembaraan ilmu itu yang panjang ini membawa jiwa kita ini dekat dengan ilmu. Dan arwah ayahanda saya juga merupakan seorang, bagi saya seorang maha guru saya lah. Itu maha gurunya. Cukup banyak ilmu-ilmu yang diajar, yang dipelajari daripada sekecil-kecil ilmu, sekecil-kecil ilmu. Saya bagi contoh ilmu bertukang. Saya belajar dengan arwah ayahanda saya. Potong rambut, saya belajar dengan arwah ayahanda saya. Menanam pokok, membela binatang, segala jenis binatang. Bila saya ke Australia, cakaplah nak buat apa. InsyaAllah saya boleh buat sendiri. Saya boleh buat sendiri. Kadang-kadang kita pandang benda ini kecil, tapi apabila kita dilontarkan ke satu kawasan yang kita perlu hidup sendiri, maka kita tahu setiap ilmu yang kita kutip dalam perjalanan tu, wah, cukup berharga. Wabi, itu yang barangkali tidak semua dapat merasainya, warna-warni penerokan ilmu tu. Sebab ialah satu sekolah di Kelantan, kemudian masuk Maktab Tentera Diraja pula tu, kemudian ke Australia. Jadi banyak perkara yang dilalui membuatkan perasaan kecintaan terhadap ilmu itu ada pada YB, tetapi tidak semua orang melalui fasa itu. Jadi bagaimana nak
merasai keseronokan penerokan ilmu tu walau di mana saja kita berada. Itu sebab Ali, jika kita tengok tema pada hari ini, itulah penekanannya. Jadi insya-Allah di Kementerian Pendidikan kita cuba tanamkan ya supaya anak-anak kita ini dapat merasai pengembaraan ilmu itu. Masuk ke sekolah darjah 1 tak adalah duduk dalam bilik darjah belajar semata-mata secara langsung sahaja, tetapi pembelajaran secara lebih alamiah, secara dekat dengan alam, secara natural itu lebih mudah lekat di jiwa anak-anak. Jadi ini antara penekanan yang kita lihat ya. Bagaimana supaya anak-anak ini daripada kecil masuk sekolah tak perlu bangun pagi, tak perlu ibu bapa suruh pergi sekolah. Kalau kita dapat capai satu tahap di mana anak-anak ini bangun pagi, dia yang nak pergi sekolah. Tak perlu suruh apa dah, siap-siap nak pergi sekolah. Mengapa? Di sekolah itulah tempat dia bermain, di sekolah itulah tempat dia belajar. Ya, dalam konteks pengembaraan untuk anak-anak kecil ini, kita tak boleh introduce perkenalkan sains masa tingkatan 4, tiba-tiba ini sains, ini fizik, ini kimia, ini biologi. Sedangkan anak itu dah melalui sistem pendidikan yang cukup panjang. Daripada darjah 1 lagi sampailah ke sekolah menengah, dan jika tidak ada minat daripada awal, maka kesannya apabila mereka ke sekolah menengah memilih aliran mana, maka contohnya minat ke aliran tertentu akan berkurangan. Dan ini merupakan satu isu yang kita sedang hadapi. Ya. Untuk ibu bapa di luar sana, data-data menunjukkan minat anak-anak kita untuk pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics berkurangan dari tahun ke tahun. Jadi jika kita tidak mengambil langkah untuk menangani isu ini, ya, perlu diingat ya, pendidikan ini dia satu pipe. Bermula daripada sekolah rendah, terus ke sekolah menengah belajar. Jika minat ini tidak ditanam awal, maka kesannya pada penglibatan anak-anak dalam sains dan teknologi dalam masa akan datang akan terus menjunam. Ini yang saya lihat satu fenomena yang kita perlu tangani. Because dunia pada hari ini bersaing atas dasar sains dan teknologi. Bagaimana anak-anak kita dah kurang minat nak bersaing dalam keadaan dunia yang penuh dengan teknologi baru dari hari ke hari. Sebab itulah seperti mana Adi tanya, bagaimana nak bawa ini, insya-Allah kami di kementerian akan membawa anak-anak ini ke dalam satu proses pengembaraan ilmu. Itu yang penting. Kita kena mula daripada awal bahawa pendidikan ini bukan sahaja sekadar tentang peperiksaan. Sebab itu saya alhamdulillah ya, apabila kita umumkan bahawa UPSR dan PT3 dibatalkan pada tahun ini, ibu bapa menerima dengan baik. Itu merupakan satu signal yang cukup baik. Ya, bagaimana ibu bapa dan guru-guru amat realistik dalam keadaan pada hari ini di mana kesihatan dan keselamatan anak-anak menjadi keutamaan, maka peperiksaan yang mana tidak begitu kritikal untuk anak-anak mereka tidak apa. Ya, jadi alhamdulillah kita nampak COVID ini sedikit sebanyak membawa pelbagai pandangan baru ke atas satu isu yang sama. Jadi insya-Allah kita akan teruskan ya program-program supaya anak-anak ini sentiasa cintakan ilmu dan sentiasa mencari ilmu-ilmu baru. Ya, kita tidak mahu melihat ini sebagai penangguhan pencarian ilmu dalam situasi berdepan dengan COVID-19 ini. YB, situasi sekarang ini bila sekolah pun tak ada dan sebagainya, tapi kita masih lagi menggalakkan penerokan ilmu. Malah kalau tak suruh pun orang akan cari ilmu. Ada yang belajar gunting rambut, ada belajar bertukang, memasak dan sebagainya. Secara tidak sedar kita sedang menerokai ilmu. Okey, dan ini membawa satu, bila kita tentang pandemik COVID-19 ini, hikmah terhadap banyak perkara. Sebagai guru yang sedang menonton sekarang, barangkali yang sedang menonton ini, mereka melihat bagaimana saya boleh menjadi seorang guru pendidik yang boleh bersaing dengan YouTube sebagai contoh. Jadi kita bercakap tentang teknologi, mendapat ilmu di mana-mana tidak perlu di kelas, tapi guru ni masih perlu ada. Jadi bagaimana pandangan YB tentang guru yang sehebat YouTube video yang ada di internet? Ini satu cabaran besar. Ini satu cabaran besar di mana apabila ilmu ini boleh didapati bukan sahaja dalam bilik darjah. Di mana-mana sahaja boleh dapat, kita boleh cari ilmu ini. Dan ini bukan saja dalam sektor pendidikan di peringkat sekolah. Saya masih ingat sewaktu saya mengajar di universiti, bagaimana apabila kita memperkenalkan apa yang kita panggil flip classroom, ya. Pelajar-pelajar ini buat persediaan, kita record video dan sebagainya, uploadkan kepada online system, pelajar-pelajar tengok dan pelajar datang ke kelas cuma untuk
berbincang tentang topik-topik yang telah kita sediakan. Jadi bukan sekadar pergi ke kelas untuk dengar syarahan daripada pensyarah. Tidak. Jadi kita tukar pada waktu itu. Dan saya masih ingat flip classroom apabila awal-awal diperkenalkan, pelajar-pelajar kekok. Pelajar nak juga face to face cikgu mengajar juga. Jadi prosesnya bukan mudah. Walaupun kita nampak boleh belajar daripada YouTube dan sebagainya, secara realitinya anak-anak ini masih memerlukan personal touch daripada guru-guru. Dan inilah antara perkara-perkara yang perlu diambil kira. Dan saya rasa cukup bangga melihat cikgu-cikgu yang cukup kreatif. Seperti mana Ellie sebut tadi, buat YouTube video dan sebagainya. Dan ramai kita dalam MOEDL kita, pelantar online kita ada Cikgu Tube. Bagaimana video-video YouTube tentang pengajian ini ada diletakkan di situ untuk memudahkan anak-anak ini belajar. Tapi pada masa yang sama, transisinya perlu mengambil masa. Berdasarkan pengalaman banyak keadaan bahawa transition ini memerlukan sedikit masa. Sebab pelajar-pelajar ini terbiasa dengan face-to-face learning, belajar bersemuka dengan anak-anak. Dan tapi alhamdulillah, jika kita lihat seperti mana Ellie sebut tadi, COVID-19 dia dah ubah style lah. Dan kita lihat penggunaan Google Classroom dan sebagainya semakin hari semakin meningkat. Sewaktu awal-awal PKP dahulu. Dan alhamdulillah ini mendedahkan pelbagai pihak bahawa di luar sana jika tidak dapat dilaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka, ada kaedah-kaedah lain. Dan soal YouTube dan teknologi ini cabaran baru. Ini cabaran baru dan memberi kesan juga. Kita kena lihat in the longer term, peranan guru bagaimana. Jika sumber-sumber ini boleh didapati daripada pelbagai sumber lain yang ada kualitinya, yang ada orang kata satu kaedah yang baik dalam pengeluarannya, bagaimana peranan-peranan guru ini akan menjadi sedikit berbeza. Jadi sebab itu kami di kementerian ini perlu mengambil kira dinamik perubahan dalam apa yang berlaku dalam sistem pendidikan dunia. Kita tak boleh duduk sebab selama ini kita mengajar face to face maka begitulah kaedah yang kita boleh gunakan. Tidak begitu Sebab teknologi ini berlaku perubahannya cukup laju, cukup cepat. Betul. Kita bercakap tentang artificial intelligence yang sekarang ini mengambil alih banyak pekerjaan. Jadi seboleh-boleh kita tidak mahu itu juga menjadi cabaran kepada guru yang masih lagi diperlukan. Kalau boleh saya tanya kepada YB dari sudut infrastruktur, sebab kita meraihkan kehadiran Industrial Revolution 4.0 ni, dan fasa PKP ini membuatkan penggunaan pendakapan terhadap teknologi ini kita guna pakai secara kita tak sedar, dan ia menjadi keperluan. Jadi di peringkat kementerian bagaimana untuk memastikan apa yang YB aspirasikan bersama dengan teknologi itu seiring? Ini satu cabaran besar, ini satu cabaran yang cukup besar, terutamanya apabila kita cakap tentang teknologi dalam bidang pendidikan. Saya pernah sebut sebelum ini, selama ini kita bercakap tentang online learning. Banyak bercakap, sudah lama kita bercakap tentang online learning. Tapi apabila berlaku krisis COVID ini dan kita laksanakan PKP ini, maka jelas kepada kita bahawa online learning yang dilaksanakan sebelum ini lebih kepada online learning di sekolah. Dengan kemudahan internet di sekolah, dengan komputer di sekolah, dengan tablet di sekolah. Bukannya home based learning. Sebab apa? Apabila kita buat kajian melihat pemilikan peranti oleh pelajar-pelajar, jumlah yang memiliki peranti cukup rendah. Sebagai contoh, mereka yang memiliki PC, komputer peribadi, tablet dan juga laptop, hanya antara 5 hingga 9% sahaja. Kita sampel, kita ambil 900,000 pelajar. Jadi yang lainnya selebihnya memiliki handphone, lebih tinggi sedikit yang memiliki handphone. Tapi dalam konteks nak guna handphone ni, kalau nak terima boleh, can be used untuk learning, tetapi untuk learning yang lebih intens, yang lebih mendalam itu agak sukar. Yang pelajar nak lihat dengan skrin yang kecil dan sebagainya, untuk melihat dengan lebih mendalam itu agak sukar. Jadi itu antara cabaran yang kita hadapi. Selama ini seperti mana saya sebut tadi, kita bercakap tentang online learning selama ini dilaksanakan di sekolah. So isu infrastruktur tidak begitu timbul. Tapi pada hari ini kita sedar bahawa untuk kita laksanakan home based learning, maknanya hardware atau peranti-peranti ini
perlu diberi keutamaan. Begitu juga dalam konteks pendidikan fun learning di sekolah. Fun learning di sekolah ini pun memerlukan seperti mana Ellie sebut teknologi baru, AI dan sebagainya. Kita perlu lihat kepada konteks ini. Sebab itu di kementerian kami sedang mengkaji dengan cukup detail, melihat dengan begitu mendalam apakah kaedah yang terbaik untuk kita pastikan bahawa anak-anak kita tidak akan terus ketinggalan dalam konteks pendidikan, dalam framework atau dalam kerangka pembangunan teknologi ini. Baik, okey. Wabi, kita berehat sekali lagi. Ya, selepas ini kita akan kembali dan membincangkan tentang apa hala tuju Kementerian Pendidikan, apa hala tuju pendidikan di Malaysia pasca COVID-19. Ya. Semua dalam Suara Rakyat seketika nanti. Baik, kembali dalam Suara Rakyat, wawancara khas bersama Menteri Kanan Pendidikan Yang Berhormat Senator Dr. Muhammad Razi Jidin bersama dengan kita kembali berbicara tentang guru lah yang paling penting sekali dalam situasi ini. Hala tuju guru pasca COVID-19 ini. Kita tahu pelbagai perkara yang berlaku, pelbagai perkara yang kita pelajari, satu norma baru juga yang kita sedang hadapi. YB melihat guru di Malaysia ini dalam tempoh ini dan selepas ini bagaimana? Pertama sekali, jika kita lihat guru-guru telah melakukan yang terbaik. Ini saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru di luar sana. Walaupun terdapat pelbagai kekangan sewaktu COVID ini, mereka masih mencari kaedah, mencari jalan yang terbaik untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak walaupun di rumah. Jadi dalam konteks pasca COVID ini merupakan satu cabaran baru pada guru-guru, khususnya apabila sekolah dibuka nanti. Sebab itu pertama sekali adalah apabila pelajar ini dah agak lama tak ke sekolah. Agak lama daripada bulan Mac lagi tidak ke sekolah dan sekarang ini dah bulan Mei. Apabila sudah agak lama tidak ke sekolah ini, maka perlu ada satu motivasi baru untuk membangkitkan semangat pelajar-pelajar ini ke sekolah semula bersama dengan guru-guru, bersama dengan kawan-kawan mereka di sekolah, dan seperti mana kita sebut tadi, memberi penekanan kepada kembara ilmu itu. Jadi ini yang kita ingin lihat, supaya anak-anak kita ini apabila datang ke sekolah secara fizikal dan secara psikologinya mereka bersedia. Dan peranan guru ini, jika kita lihat dalam dalam COVID-19 ini, kita lihat bahawa cikgu tentunya menyedari bahawa anak-anak ini ada background yang cukup berbeza. Bagaimana pasca COVID-19 ini memberi satu ruang untuk cikgu-cikgu, guru-guru melihat anak-anak ini daripada perspektif yang berbeza. Ada yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Kesan PKP kepada mereka yang mempunyai latar belakang sosioekonomi yang berbeza adalah berbeza. Yang untuk mereka yang agak berada sikit kesannya lain. Tapi untuk mereka keluarga besar yang pendapatan rendah dan sebagainya, kesannya lain. Jadi apabila pasca COVID-19 ini perlu diambil kira apa sahaja keadaan ataupun karakter-karakter anak-anak ini yang berbeza. Yang perlu difahami dengan lebih mendalam supaya cikgu-cikgu dapat melihat bagaimana untuk membantu mereka bangkit kembali, kepada tahap yang normal di sekolah. Sebab kita tak tahu cabaran yang dihadapi oleh anak-anak ini sewaktu PKP ini bagaimana. Dan guru-guru ini cukup dekat dengan mereka. Jadi itulah antara cabaran utama guru-guru untuk mengembalikan anak-anak ini kepada keadaan di mana mereka bersedia menerima pengajaran dan pembelajaran di sekolah dalam tahap seperti mana yang ada sebelum ini. Cumanya apabila dibuka sekolah nanti, ada SOP baru. Ianya bukan macam biasa dah, dia tak jadi macam sekolah biasa dah sebelum ini. Sebab itu di Kementerian Pendidikan kita dah maklumkan bahawa jika kita buka sekolah, pelajar kelas peperiksaan akan pergi dahulu ke sekolah. Pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 adalah pelajar yang akan ke sekolah terlebih dahulu. Yang lain masih belum ke sekolah lagi. Kerana apa? Kerana kita ingin memastikan bahawa prosedur-prosedur yang kita telah masukkan dalam panduan pembukaan sekolah pasca PKP ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau dulu dalam satu kelas 35 orang
Saya baru melawat sekolah hari itu, dah tak boleh 35 orang dah. Dalam 15 orang, 16 orang bergantung pada saiz kelas. Ya, maknanya kelas yang satu kelas sebelum ini dah kena pecah dua. Ya, bagaimana nak laksanakan pengajaran dalam dua kelas ni, ataupun satu kelas ini dalam ruang yang kecil perlu dibawa ke dewan peperiksaan yang lebih besar sebagai contoh. Jadi perlu ada kaedah-kaedah yang perlu digunakan bagi memastikan walaupun pelajar datang ke sekolah, keselamatan mereka, kesihatan mereka tetap diberi keutamaan. Ya, dan apabila berlaku sampai ke sekolah pun dah tak sama. Kalau dulu boleh ramai-ramai pergi kantin bersesak-sesak, nak beli kuih, nak beli nasi, nak beli apa, tidak. Ya, apa yang akan dilaksanakan adalah makanan-makanan akan dipakkan dan sebagainya, ada kaedah-kaedahnya. Jadi guru-guru memainkan peranan yang penting. Ya. Pertamanya dalam konteks pengajaran dan pelajaran, itu satu. Tapi dalam memastikan bahawa pelajar-pelajar ini dapat mengikuti apakah garis panduan yang telah dilaksanakan. Jadi apabila kita berikan ruang pada kelas peperiksaan untuk pergi dahulu, sekurang-kurangnya kita dapat pastikan bahawa semuanya dilaksanakan dengan baik. Kalau buka semua sekali, nak kontrol 5.4 juta pelajar bukan sesuatu yang mudah. Ya. Sebab itu, seperti mana Eli sebut tadi, peranan guru dah berbeza sedikit. Ya. Dari segi pertama, sudut pengajaran dan pembelajaran, tapi sudut pemantauan pelajar dah berbeza. Ya. Untuk melihat bagaimana pelajar-pelajar ini perlu dipantau supaya sekolah boleh dibuka dan keadaannya selamat. Dan insya-Allah kita akan sentiasa memberi panduan dan dokongan pada guru-guru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran selepas pasca COVID-19 ini, khususnya untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan. Kita tahu ada pelajar yang akan menduduki STPM, SPM risau bagaimana nanti. Seperti mana saya sebut sebelum ini, kita akan pastikan bahawa mereka mempunyai ruang dan peluang secukupnya untuk mereka menamatkan semua silibus-silibus yang telah ditetapkan nanti. YB membuka mata kepada ibu bapa khususnya melihat bagaimana perlunya perancangan yang teliti sebelum sekolah ini dibuka dan tugas guru lebih daripada mengajar pembelajaran dan pengajaran di sekolah, dari segi SOP yang perlu dipatuhi, perlu diikuti dan sebagainya. Jadi ada aspek tertentukah yang terpaksa dikompromi ataupun mau tidak mau pembelajaran berlaku seperti biasa, cuma SOP ini yang diperketatkan tapi perlu dirangkumkan segala yang dilakukan pra COVID-19. Itu yang kita sedang teliti secara mendalam, melihat bagaimana seperti mana saya sebut tadi, kita buka secara berperingkat-peringkat. Kelas peperiksaan pergi dahulu untuk memastikan solid SOP ini dapat dipatuhi satu persatu. Sebab jumlahnya tidak ramai. Jumlah kelas peperiksaan SPM dan STPM tidak ramai. Jadi lebih mudah untuk kita mengawal mereka, memastikan segalanya berjalan dengan baik. Dan untuk kembali normal, itu merupakan satu cabaran yang besar. Kerana apa? Apabila kita dah adakan social distancing, penjarakan sosial itu, maknanya ruang kelas itu dah berbeza. Sebelum ini boleh muat satu sekolah itu 1,000 orang pelajar sebagai contoh. Tapi apabila dibuat social distancing, 1,000 orang tak boleh masuk ke sekolah pada satu masa. Jadi kami di kementerian telah ada beberapa option yang kita sedang pertimbangkan untuk bagaimana untuk memastikan bahawa pelajar dapat setelah keadaan COVID-19 reda, pelajar dapat kembali semula ke sekolah tanpa kita kompromis keselamatan dan kesihatan anak-anak ini. Itu paling penting. Kita ada beberapa option untuk kita lihat. Tetapi seperti mana saya sebut, tak jadi sama dah. Bila ada social distancing, itu sahaja dah jelas. Satu kelas 35 orang tak boleh 35. Dan perlu ada 15-16 orang pelajar. Apabila jadi macam tu, bagaimana jumlah kelas nanti? Jadi kaedah-kaedah itu kita telah rencanakan. Kita ada pelbagai option dan kita menunggu masa untuk melihat apabila dibuka nanti untuk pelajar tingkatan 5 dan 6, kita buat yang terbaik untuk mereka, berjalan dengan baik. Daripada situ kita akan pastikan yang berikutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik secara berperingkat. InsyaAllah kita akan beri perincian kemudian kepada ibu bapa. So untuk ibu bapa di luar sana,
insya-Allah apabila sampai masanya perincian yang lebih mendalam untuk kelas-kelas lain kita akan nyatakan ya buat masa ini pelajar tingkatan 5 dan pelajar tingkatan 6 sahaja akan ke sekolah apabila Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa keadaan selamat untuk mereka ke sekolah. Ya. Bagaimana sebelum ni kita bercakap tentang mendepani COVID-19 di peringkat Kementerian Kesihatan dan sebagainya, kita nak ada approach soft landing ya dan membuka kembali ekonomi. Untuk buka sekolah ni kita nak soft take off. Ya. Apa yang YB lihat untuk memastikan tidak terkejut pada masa tidak rasa macam Allah nak kena pergi sekolah, dah selesa di rumah dan sebagainya. Bagaimana kita nak memastikan kempen ke sekolah itu walaupun berbeza berperingkat-peringkat sebagainya dapat dilaksanakan dengan jaya dan menyeronokkan. Ya, itu betul ya. Seperti mana saya sebut tadi dah lama ni. Dah lama cuti sekolah ni dah selesa dah lama selesa ya. Walaupun PDP masih dilaksanakan tetapi fleksibel ada dilaksanakan di waktu-waktu yang berbeza. Jadi anak-anak ni dah selesa dia rasa di rumah ni agak fleksibel, boleh buat macam-macam. Bagaimana nak kembalikan semangat mereka, motivasi mereka ke sekolah, dan inilah antara perancangan kementerian untuk memastikan sebelum sebab tu kita bagi 2 minggu tu. Kita dah sebut sebelum ini bahawa sebelum dibuka sekolah kita akan umumkan 2 minggu lebih awal. Ini untuk kita set the mind pelajar-pelajar dan juga membuat persediaan. Kempen-kempen dan sebagainya itu akan dilaksanakan. Guru-guru kita tahu, guru-guru sentiasa memberi motivasi kepada pelajar-pelajar. Tapi sebab ini keadaan baru, seperti mana saya sebut tadi, keadaan baru ya. Bagaimana yang mana kelas mana pergi dan sebagainya itu perlu penelitian. Dan inilah yang kita akan laksanakan dalam tempoh apabila dah semakin jelas bahawa sekolah akan dibuka, makanya kita akan beri penjelasan lebih lanjut tentang usaha-usaha ini insya-Allah. Adakah pada pandangan YB ini seolah satu the revised version of the education system as a whole, kerana banyak perkara perlu diperhalusi, perlu dibentuk balik semula? Betul. Ini jika kita seperti mana saya sebut tadi, saya bagi contoh online learning tadi pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Sebelum ini memang kita dengar online learning ada ini pelbagai online learning dibuat, tapi seperti mana saya sebut tadi dalam konteks di sekolah. So, apabila berlaku COVID ini dah berbeza. Jadi home based learning, pembelajaran di rumah. Dan adakah bermakna habis COVID ini tak ada dah pembelajaran di rumah? Tidak begitu. Ya, kita akan lihat bagaimana kita boleh tambah baik konteks pembelajaran di rumah ini selepas COVID, dan apakah ruang-ruang yang kita boleh gunakan untuk isi dan tambah baik supaya pelajar ini terus dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah. Jadi ini antara perkara-perkara yang disebut tadi dah berbeza. Itu satu ya. Dan juga seperti mana saya sebut tadi, kekangan kita sebelum ini adalah kelas ramai pelajar. Kita selalu sebut, saya masih ingat sebelum saya jadi menteri dah lama dah ibu bapa merungut pelajar ni ramai sangat dalam kelas. Sampai 40 orang dan sebagainya. Sekarang ini keadaan baru ini tak boleh ramai. Dalam konteks social distancing ini paling ramai pun 16-17 orang. Kita dah try, adalah sekolah boleh cecah 20 orang. Kalau bilik darjah yang lagi besar sikit boleh cecah 20 orang satu kelas. Tapi ini merupakan satu ruang yang mana kita imagine dulu satu imajinasi bahawa sampai satu tahap sekolah kita ini kelas ni tak ramai orang. It's going to happen. Akan berlaku. Cumanya kekangan bagaimana untuk kita pastikan bahawa semua dapat ke sekolah. Itu kekangan. Jadi di pihak kementerian kita perincikan satu persatu. Ini merupakan perkara yang tak pernah berlaku. Kalau dulu kita nak kurangkan jumlah pelajar dalam kelas, kita boleh bina sekolah baru. Kita boleh buat sekolah, buat perancangan dalam masa 5 tahun, jumlah pelajar dalam kelas berapa ramai, bina berapa buah sekolah baru dan sebagainya. Tapi tidak sekarang. Dalam COVID ni, dalam masa 2 bulan ini, inilah perancangan kita. Berdasarkan kekangan yang ada, macam mana kita nak laksanakan. Jadi seperti mana disebut tadi, memang betul. Banyak perkara-perkara baru yang perlu dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan kerana kekangan yang dibawa oleh COVID-19 ini. So, itu merupakan satu cabaran bagi kami di kementerian. Saya nak tanya YB tentang persiapan mental guru-guru ini. Sebelum ni kita sedar istilah bebanan guru itu sentiasa ada saja. Jadi dengan norma baharu ini apabila sekolah dibuka nanti, malah ketika ini pun perkara itu juga masih lagi meniti di bibir golongan ini. Jadi bagaimana untuk mempersiapkan kelompok guru ini dalam mencetuskan keseronokan untuk kembali ke sekolah, menghadapi SOP baharu ini, tapi pada masa seronok untuk
kembali merasai pengalaman mengajar berdepan itu. Sebab bagi mereka kadang-kadang kita rasa macam ni ada SOP baru, kerja tambahan dan sebagainya. Bagaimana untuk melihat ini sebagai satu keperluan dan bukan kerja tambahan yang lebih membebankan? Ini merupakan satu cabaran baru bagi guru-guru, dan saya tahu guru-guru di luar sana sentiasa bersedia. Apa sahaja keadaan yang memerlukan, insya-Allah mereka mampu melaksanakannya. Jadi cuma dalam konteks ini benda baru ya. Keluar sekolah dulu satu kelas 35 orang. Sekarang nak kena 15 orang, dan bagaimana pelajar-pelajar yang dalam tingkatan yang berbeza perlu diajar dengan kaedah yang berbeza dan sebagainya, dan bagaimana mereka perlu melihat setakat mana pencapaian pelajar dalam konteks pembelajaran sebelum ini di rumah. Yang bila buka sekolah ni, cikgu nak kena tengok dulu bagaimana setakat mana silibus-silibus ataupun topik-topik yang dah di-cover semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah ni dapat diterima oleh pelajar. Adakah ruang-ruang di mana guru perlu tambah baik? Jadi banyak perkara-perkara yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru dalam konteks pasca PKP ini yang berbeza daripada sebelum ini. Sebab sebelum ini dia berterusan. Pengajaran itu berlangsung secara berterusan, homework secara berterusan. Jika ada exam-exam secara boleh dilaksanakan. Cikgu jumpa pelajar setiap hari, cikgu boleh lihat apa kelemahan pelajar, topik mana pelajar tak berapa jelas dan sebagainya. Tapi bila sekolah buka ini, antara cabaran awal guru adalah untuk melihat baseline. Apakah baseline pelajar mereka dan bagaimanakah mereka boleh menambah baik supaya pelajar-pelajar ini dapat terus dipacu ke hadapan. Dan tentang SOP baru, itu merupakan satu cabaran baru. Seperti mana saya sebut tadi, apabila buka sekolah, sebelum ini makan di kantin. Adakah kaedahnya akan berbeza apabila selepas pasca PKP ini kita ada garis panduan, hingga kan waktu makan ni pun kita ada garis panduan. Bagaimana di mana pelajar makan, tugas guru dan sebagainya dalam konteks tersebut. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan bila buka ini dia tak jadi semua satu waktu rehat semua orang pergi kantin, penuh di kantin, tiada penjarakan sosial dan sebagainya. We are very specific. Kita detailkan satu persatu. Jadi akan ada sedikit perbezaan dalam konteks ruang tugasan guru, tapi saya yakin guru-guru akan mampu menyesuaikan diri dengan kaedah baru ini. Tidak ada banyak perbezaan, cuma sebab dari segi baseline pelajar itu berbeza sedikit, maka guru perlu beri perhatian kepada perkara tersebut. Dan seperti mana saya sebut tadi, SOP-nya juga SOP-nya berbeza. Tapi insya-Allah saya yakin guru-guru akan mampu melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik apabila sekolah dibuka kelak. Pastinya sokongan diberikan kepada guru-guru ini dalam mendepani satu situasi baru ini. Baik, akhir sekali barangkali sedikit ringkaslah. Berguru demi ilmu, bina generasi baru. Tema dah ada ni. Tapi sambutan tahun ini bagaimana? Itu saya sebut di awal tadi ya. Kalau dulu sambutan Hari Guru ni dibuat secara besar-besaran. 1 April tu dah dilancarkan tema. Kemudian ada pelbagai program di sekolah, deklamasi sajak dan sebagainya. Dan kemudiannya barulah sampai 16 Mei Hari Guru. Tapi ini tidak berlaku tahun ini. Dan kami di kementerian pun akan ada video tema Hari Guru, short video pendek. Tapi nak buat penggambaran pun kena tunggu lepas PKP. Itulah dia. Saya bagi tahu kementerian, saya tak boleh. Ini sebab saya sendiri berlakon sedikit tapi tak boleh sebab PKP, jadi kena tunggu. Jadi tetapi ini tidak bermakna seperti mana saya sebut tadi tidak ada sambutan Hari Guru. Kita akan adakan program-program online melalui media sosial dan sebagainya. Itu kita akan laksanakan. Tetapi itu sebab dalam kekangan baru ni yang penting prinsip. Dalam apabila kita terdapat kekangan ini, what is the prinsip? Prinsipnya Hari Guru adalah pada 16 Mei dan kita akan sambut Hari Guru ini. Bagaimana kaedah? Ambil kira kekangannya ada, cari kaedah yang terbaik. So itu yang kami di kementerian laksanakan. Yang penting prinsip asasnya apa? Kekangannya apa kaedah yang terbaik. InsyaAllah. Begitulah dalam apa saja pelaksanaan kita dalam konteks COVID-19 ini, kita kena ambil kira prinsip asas. Apa prinsip asas yang kita perlu penuhi? Pertamanya. Kemudian kita lihat kekangannya dan kita lihat apakah kaedahnya. Semoga apa yang YB aspirasikan sampai kepada guru-guru dan mendapat sokongan daripada ibu bapa dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak sudi bersama kami dalam Suara Rakyat YB. Yang berhormat Senator Dr. Muhammad Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, berkongsi tentang aspirasi dan juga hala tuju Kementerian Pendidikan pada fasa COVID-19 ini dan juga pasca, iaitu selepas ini. Jadi bersabar, nantikan arahan daripada pihak kementerian sama ada anak kita akan ke sekolah dan akan adanya SOP baru dan juga budaya baru bila berada di sekolah nanti. Kita jumpa lagi dalam Suara Rakyat. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum dan selamat malam.